Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung topik kita pada hari ini dalam saja sains tahun 2, unit 5 tumbuh-tumbuhan. Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat di zaman konflik yang melanda pada hari ini. Okey, cikgu cakap selamat datang kepada semua. Okey, cikgu teruskan pergi kepada kepentingan tumbuh-tumbuhan. Okey, dalam topik tumbuhan ini ada 4 perkara mengapa tumbuh-tumbuhan ini penting. Okey, yang pertama, tumbuhan ini sebagai habitat haiwan. Tumbuhan sebagai habitat haiwan seperti di pokok-pokok. Okey, ini di pokok-pokok seperti tupai, burung-burung sebenarnya tinggal di pokok, di kawasan semak. Tempat haiwan ini berlindung. Okey, yang kedua sebagai sumber ubat-ubatan. Sekiranya zaman dulu tiada klinik, jadi tumbuh-tumbuhanlah yang menjadi sumber ubat-ubatan. Okey, jika kita melihat para doktor Cina, tabib Cina yang melakukan ubatan daripada sumber-sumber herba. Yang ketiga sebagai udara bernafas. Okey, udara oksigen ni terhasil daripada tumbuh-tumbuhan yang kita sedut dan kita mengeluarkan karbon dioksida pada mulut kita. Dan yang keempat sebagai sumber makanan. Okay, jadi kita janganlah pokok-pokok ni kita petik-petik bunga dia, kerana itulah sumber makanan bagi haiwan. Seperti serangga, seperti kumbang, seperti lebah. Okay, yang seterusnya keperluan asas biji benih bercambah. Okay, pada sesi yang lalu cikgu dah bagi setiap seorang biji benih. Cikgu harap pokok yang kamu tanam tu masih lagi hidup. Ada siapa yang masih hidup lagi? Okay, jika masih hidup, alhamdulillah. Okay, sekarang kita pergi pada keperluan asas biji benih. Ada 3 keperluan asas biji benih bercambah. 3 perkara yang menentukan biji benih ni akan bercambah. Yang pertama, suhu yang sesuai. Janganlah kita letak biji benih ni dengan medium tanaman ni di kawasan yang terlalu panas ataupun yang terlalu sejuk. Simpanan peti sejuk ke tak sesuai suhu tersebut. Okay, kita boleh letak di dalam rumah pun kita boleh letak. Tak perlulah kita letakkan di bawah cahaya matahari. Cukup suhu yang sesuai, suhu bilik. Yang kedua, air. Mestilah siram hari-hari. Tapi janganlah terlampau banyak air yang kita siram. Dan yang ketiga ialah udara. Okay, udara kat sini bermaksud tanaman kita ni janganlah kita simpan dalam plastik. Kita bungkuskan. Jadi tak ada udara untuk tanaman tersebut. Mengganggu untuk proses percambahan biji benih. Okay, jadi 3 perkara ni adalah tiga perkara yang menentukan percambahan biji benih. Seterusnya, keperluan asas pembesaran tumbuhan. Selepas biji benih bercambah, ada 3 lagi keperluan asas pembesaran tumbuhan. Okay. Ada benda yang sama, ada yang kekal, ada yang berubah. Yang pertamanya sumber cahaya matahari. Tadi keperluan asas biji benih bercambah, tak perlu cahaya matahari pun boleh bercambah. Kita letak dalam bilik pun boleh. Tapi bila dah bercambah biji benih ni, kita perlukan cahaya matahari untuk tumbuh sarang tumbuhan ni lebih besar. Yang kedua, air yang mencukupi. Memandangkan kita punya iklim di Malaysia ni sangat panas, jadi kita boleh siram pagi dan petang. Dan yang ketiga, udara. Okay, cahaya matahari, air dan udara. Kita pergi yang seterusnya, peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan. Okay, cikgu salah eja ni kat sini. Tumbuh-tumbuhan. Okay. Macam kita ni, manusia ni tumbuh sarang kita daripada bayi pergi pada kanak-kanak. Daripada kanak-kanak pergi kepada alam remaja pergi kepada dewasa. Itunya golongan warga tua. Begitu juga tumbuhan. Yang pertama, daripada biji benih, jika kamu semua teliti balik tanaman yang kita tanam sebelum ni, daripada biji benih
akhirnya biji benih bercambah. Macam mana biji benih bercambah ni? Sebab cukupnya air, cukupnya udara dan suhu yang sesuai. Kemudian menjadi anak pokok. Selepas menjadi anak pokok, akan menjadi pokok yang berbunga dan menjadi pokok yang berbuah. Okey. Nanti bagi yang belum siap boleh buat buku aktiviti muka surat 33 tentang perjalanan ataupun kitaran anak pokok biji benih ini untuk bercambah. Seterusnya, perhatikan tumbuh-sarang pokok ini. Pokok A, pokok B dan pokok C. Apakah yang akan terjadi pada bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan lilitan batang pada A, B dan C? Cikgu nak kamu tengok betul-betul. A ni bilangan daun dia, B bilangan daun dia jadi apa? C bilangan daun dia jadi apa? Kemudian saiz daun dia. A, saiz daun A, saiz daun B dan saiz daun C. Kemudian ketinggian pokok A, ketinggian pokok B dan ketinggian pokok C. Ya, semuanya semakin bertambah. Bilangan daun makin bertambah. A nak ke B, B makin bertambah daun dia. Nak ke C makin bertambah daun dia. Begitu saiz daun makin besar dan makin banyak. B makin banyak, ada 4. C lagi banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manakala ketinggian pokok semakin tinggi, semakin tinggi. Dan jika pokoknya melilit ni, lilitan batangnya mestilah makin bertambah. Okey. Untuk ini, tumbuh-sarang ini mempengaruhi bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan lilitan batang. Boleh buat buku aktiviti muka surat 32. Kemudian, ada 2 pokok je bagi ni, satu pokok disiram dengan air. Satu pokok B tidak disiram. Apa yang akan terjadi selepas seminggu? Pokok ni mati. Okey, pokok mana yang mati? Pokok B, kerana tidak disiram, tidak mendapat air yang cukup. Manakala pokok A tumbuh mekar dan berbunga. Okey. Okey, seterusnya. Jadi, bila tumbuhan ni, biji benih peringkat tumbuhan perlu cukup air, cukup cahaya matahari dan cukup udara. Okey, pernah kamu dengar tentang nutrien? Okey, nutrien ni adalah seperti bahan-bahan kimia yang kita letak pada tanah tumbuh-tumbuhan kita. Okey, ramalkan keadaan tumbuhan yang tidak memiliki nutrien. Hidup ke tak? Ke mati Okey, tetap hidup. Tumbuhan yang kita terletak nutrien tetap hidup, tetapi tumbuhan yang memiliki nutrien lebih subur berbanding tumbuhan yang tiada nutrien. Dua-dua pokok akan hidup, tapi yang lebih banyak buah dia, yang lebih tegak, yang lebih banyak bunganya, tumbuhan yang ada nutrien. Okay, apa itu nutrien? Nutrien ialah keperluan penting dalam tumbuh-sarang tumbuh-tumbuhan. Bila pokok kita yang kita tanam ni dah bercambah, kita bagi keperluan asas seterusnya, cahaya matahari, air dan udara, dan makin tinggi, kita letak baja pula ini nutrien. Jadi nutrien ni menjadikan tumbuh-tumbuhan kita ni hidup lebih subur. Siapa yang berhajat nak dipakai tanaman ataupun nak mencantikkan persekitaran rumah kita, letaklah nutrien. Okay, jangan tertukar, nutrien ni bukan biji benih, nutrien bukan biji benih. Nutrien ialah baja untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, uji minda. Okey, kita tengok kat sini. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat pada dua situasi kat sini? Okey, ini dalam satu kotak. Pada mulanya kotak ni
pokok ni tumbuh naik ke atas. Selepas kita lubangkan dia, selepas seminggu, pucuk pokok ni bergerak ke kanan, ke arah cahaya matahari, menunjukkan keperluan asas untuk tumbuh sarang ialah cahaya matahari. Di mana cahaya matahari berada, di situlah pokok ni akan pergi. Jadi apakah pemuatan yang boleh dibuat? Pucuk pokok menghala ke arah matahari ataupun tumbuh ke arah cahaya matahari. Okey. Pemerhatian apa yang kita nampak kat sini. Okey. Kuis. Okay, kuis ni tak boleh play tak apa. Okey, setakat tu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu akan bagikan, cikgu bekalkan kuisis dan latihan dalam buku latihan.